Okey, murid-murid sekalian, kita dah cerita untuk pembentukan debunga. Jadi sekarang kita pergi ke muka 119. Okey, seperti yang cikgu tadi dah bincangkan, okey murid-murid, pembentukan pundi embrio. Yang pentingnya cikgu nak mulakan kelas sekarang adalah pada pundi embrio, kalau anda tengok sekarang, okey, ataupun kadang-kadang mereka sebutkan dia tempat bahagian tersebut sebagai overview Okey, murid-murid yang saya hormati, kalau anda tengok sekarang ada berapa nukleus? Jawapan dia ada kadang-kadang bergantung. Ada yang cakap 2 nukleus sebab yang lain itu adalah sel. Yang lain itu adalah sel. Tapi untuk penghujung proses kalau untuk tajuk ni pembentukan pundi embrio dalam ovule, okey, kita akan cakap dia akan ada 8 nukleus. Okey, di mana 2 akan kekalkan sebagai nukleus, kedua je. 3 akan bergerak ke atas, okey, dan membentuk sel antipodal. Sel antipodal murid-murid kalau tengok kat sini mesti tahu, okey. Walaupun cikgu tadi dah cakap 2 perkara yang paling penting ialah nukleus kutub, betul, dan juga sel telur ataupun ovum. Namun sel antipodal ini pun juga ditanya di dalam objektif, jarang ditanya dalam kertas 2 lah. Sekali dengan di kiri dan kanan ovum itu iaitu sel sinergik. Okey, semua nukleus ini mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel asal ataupun dalam keadaan diploid mereka. Okey, dan mana 2 yang terlibat dalam persenyawaan? Jawapan dia sekali lagi ialah nukleus kutub dan juga ovum atau sel telur. Di sinilah kita akan lompat ke bahagian persenyawaan. Tengok 6.3 muka surat 120. Kita dah sebut pendebungaan secara kasar. Tapi untuk mengambilkan masa anda dalam setengah jam ini, fokus kita adalah jatuh pada persenyawaan. Okey, persenyawaan. Murid-murid yang saya hormati, maaf sebab lewat tadi, kalau anda tengok muka surat 123. 123. Jelas siapa yang ada soalan anda boleh tanya Cikgu pun takut nanti cikgu seorang diri yang cakap tapi mic tak buka. Jadi rasanya semua boleh dengar kan? Ya. Dengar. Dengar jelas Okey, terima kasih. Takutlah sebab takut dikenakan macam hari itu kan. Jadi persenyawan ganda 2 ini wajib hafal. Cikgu tak nak buang masa Kalau kamu tanya cikgu soalan mana yang kerap keluar dalam essay, jangan tanya dah. Ini dia persenyawaan ganda 2. Nasib kamu keluar, kalau nasib kamu tak berada pada tahun tersebut dia tak keluar, bukan salah cikgu. Cikgu dah cakap kerap, bukan 100%. Jangan salah faham cikgu rakam sekarang ni. Jadi perlu anda baca dan kalau boleh terangkan dalam bentuk essay berperingkat. Okey? Cerita dia bermula di sini. Tengok pada skrin ataupun tengok pada buku teks 123 yang bahagian kanan atas itu. Ini. Ini, okay, kita dah cakap ini adalah ovule ataupun pundi embrio. Bukan ovum. Ovum kat sini. Tolong bezakan dia. Ovari adalah yang kat luar. Bentuk semua. Dan anda perlu tahu juga apakah nama yang ungu ni, yang tiup ungu ni. Siapa boleh jawab soalan ini iaitu apakah nama tiup berwarna ungu yang menghantarkan sel dan juga satu benda bintik hitam ni. Apakah nama benda ungu ni? Okey, siapa nak jawab? Tiup berbunga ke? Good, tiup berbunga. Bagus. Tiup berbunga. Di sinilah ada, kalau kamu tengok, cikgu, bukankah tiup berbunga ada 2 nukleus saja? Tidak. Apabila tiup berbunga telah memanjang sehingga ke micropil.
lubang. Okey, lubang untuk tiup debunga tembus ke dalam pundi embrio. Okey. Nukleus pertama dia akan membuka jalan sampai ke micropyle, baru dia akan merosot dan hilang. Tetapi tiup yang kat belakang itu, tiup yang belakang pula, nukleus yang di belakang nukleus tiup itu, okey, nukleus di belakang nukleus tiup, kalau anda tengok, akan membentuk gamet jantan. Jadi cikgu, adakah tak ini sel ataupun nukleus? Dengar ya, adakah tak ini sel ataupun nukleus saja? Jawapan cikgu bagi kamu sekarang, ialah sel. Mereka akan membentuk sel. Cikgu, macam mana nukleus itu boleh membentuk sel? Dia akan mencarikan bahan dari persekitaran dia, bentukkan plasma membran, tapi itu bukan topik perbincangan kita. Yang penting, okey, yang penting kamu perlu tahu dia membentuk sperma. Gamet jantan. Ada berapa sperma dalam satu tiup debunga ketika dia sampai pada penghujung ataupun dekat micropyle? Jawapan 2. 2 sperma. 2 sperma. Okey, ada 2 sel gamet jantan. Okey. Nukleus penjana akan membahagi secara mitosis. Tengok dalam peringkat kedua. Mitosis menghasilkan 2 gamet jantan. Wajib. Ini kalau kamu tak sebut lengkap memang salah. Okey. Jadi tengok dalam dia punya point penting dia ya. Apabila tiba di pundi embrio, apa yang tiba? Tiup debunga lah. Tiup debunga akan menembusi ovum melalui micropyle. Nukleus tiup akan merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Kamu tak ada cara lain, point 1, point 2 hafal je. Okey, lepas itu satu daripada gamet jantan. Ingat, satu daripada gamet jantan. Wajib nyatakan bilangan dia. Kita ada 2 gamet jantan. Apakah kesilapan dalam jawapan murid? Biasanya murid akan cakap, okey, gamet jantan akan mempersenyawakan ovum. Disebabkan dalam jawapan tidak menyatakan bilangan. Cikgu, kenapa bilangan itu penting? Sebab kita dah faham dalam konsep ketika tiup debunga itu dibentuk, tiup debunga bentuk dan memanjang sehingga ke micropyle, akan membentuk 2 sperma. 2. Jadi sekarang isu kita ada 2. Kita perlu terangkan satu pergi mana dan satu yang lagi pergi mana. Inilah kita panggil teknik menjawab. Bukannya anda salah. Konsep anda salah ketika anda cuba menulis dalam esei. Faham ke tak faham murid? Murid-murid yang saya hormati, faham ke tak? Ya, faham. Faham. Okey ya? Noning faham ke tak Noning? Ayuh, sayang Nadia lah. Asyik ada respon. Terima kasih banyak lah. Okey, thank you Noning. Jadi satu daripada gamet jantan akan mensenyawakan, bukan mempersenyawakan. Okey, tak apa. Kita gunakan istilah dia sekarang. Mungkin ada dari segi pembetulan bahasa daripada Dewan Pustaka Bahasa ya. Mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zigot yang diploid. Wajib nyatakan diploid. Cikgu, saya tahulah N campur N, sperma campur ovum mesti jadi 2N. Tapi kenapa saya nak nyatakan diploid? Dengar ya, sebab statement kedua dia. Ini point ketiga. Point keempat, gamet jantan kedua akan bercantum dengan 2 nukleus kutub. 2. Sebab kita ada 8 nukleus tadi kan kita kata mula-mula. Jadi sekarang 2. Bilangan penting. Okey. Untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Okey? Yang triploid. Jadi kalau ikut gambar raja ni muka 123, siapa yang ada dalam buku kamu boleh tulis tak? Ini okey adalah endosperma triploid. Ini pula adalah
zygote wajib nyatakan dia diploid. Okey, sebab di sini adalah triploid, benda yang baru. Maksud dia ada 3 set. Jadi cikgu, boleh ke tak cikgu bagi saya gambaran apa itu endosperma? Okey, dengar ya. Endosperma akan membahagi secara mitosis nanti, membentukkan sel-sel simpanan makanan untuk benih. Zigot pula akan membahagi secara mitosis membentuk benih. Endosperma akan membentuk apa cikgu cakap tadi? Sel-sel simpanan makanan untuk benih. Cikgu, apa gambaran yang saya boleh bayangkan? Senang je. Endosperma adalah seperti, pernah makan kelapa ke tak murid-murid saya hormati? Kelapa. Bukan, cotyledon. Ini ada kata. Chin, cotyledon itu bukan. Cotyledon 2N, diploid. Endosperma triploid, 3N. Okey? Cotyledon itu, kalau kamu makan kacang, bahagian kacang kita makan itu cotyledon. Tapi dia itu bukan endosperma. Endosperma ada beza dengan cotyledon, tapi di dalam tingkatan 4-5, dia tak minta anda membezakan. Tidak. Tapi cikgu boleh bagi tahu kamu sekarang, endosperma ibarat macam yang bahagian isi kelapa, yang putih itu. Itu endosperm. Itu endosperma. Okey? Endosperma. Bukan cotyledon. Cotyledon adalah kacang, bahagian kacang kau makan itu cotyledon, itu 2N. 2N. Endosperma dia 3N. Ada beza di situ. Walaupun fungsi mereka sama, simpanan makanan, ya. Ya, cotyledon macam mana dia boleh bentuk, dia ambil daripada endosperma itu untuk bentuk cotyledon. Cikgu, macam agak keliru sikit di sini. Tak keliru. Tidak keliru. Yang kamu perlu tahu, zygote nanti akan bentuk biji benih. Biji benih jangan fikir pasal kacang, tapi kalau boleh fikir macam biji benih di apple. Apple. Benih apple kamu boleh makan ke tak murid-murid? Benih apple kamu pernah boleh makan ke tak? Ya? Tidak kan? Simi, boleh makan ke tak? Simi? Ataupun cikgu guna ayat lain, benih macam benih untuk orange. Keras, dan kalau kamu gigit pecah, apa rasa dia? Tak boleh, memang dia pahit. Ada orang kata itu adalah ubatan tradisional, tapi cikgu tak cerita pasal itu. Maksudnya kita tak makan benih, itu benih, itu yang cikgu nak sebut. Bukannya benih macam kacang ya, itu cerita lain. Sekali lagi itu cotyledon, tapi cikgu tak nak cerita lebih pada situ. Benih, bayangkan itu sebagai macam biji benih dalam apple dan dalam orange. Jadi itu ada benda yang jarang kita makan lah. Dan rasa pahit kalau kita kita pecahkan. Endosperma, bayangkan dia seperti isi kelapa yang kita makan. Jadi balik kepada sini. Okey. Murid-murid yang saya hormati, ini adalah gambar aja untuk pundi embrio yang anda perlu tahu. Nah, untuk pergerakan sekali lagi, ini panggil apa yang ungu ni, macam Yising tadi dah jawab. Ini adalah tube de bunga. Okey, untuk dalam English, pollen tube. Kosiang, boleh faham Kosiang? Kosiang ah? Ya, terima kasih Alia Natasha. Boleh ya? Jadi kalau anda tengok kat sini, kanji yang diperoleh daripada butiran gandum, beras, barley dan jagung merupakan tisu endosperma yang terhasil daripada persenyawaan ganda 2. Ini adalah benda yang dia tulis untuk kamu lah. Kalau ikut dulu, kita hanya sebut ketika di dalam panggil apa itu ya, di STPM lah, tapi mereka dah berikan anda gambaran. Itulah sebenarnya kanji yang diperoleh daripada tisu endosperma. Okey. Jadi apakah kepentingan persenyawaan ganda 2 dalam kemandirian tumbuhan berbunga? Cikgu, apa itu kemandirian? Kalau ikut English, survival. Okay, untuk apakah what is the importance of double fertilization in the survival of flowering plant? Okay, ini yang banyak hipotesis. Kalau ikut cerita hipotesis evolusi, tumbuhan berbunga merupakan tumbuhan yang paling akhir sekali berevolusi. Maksudnya daripada tumbuhan tidak berbunga, dia jadi tumbuhan berbunga dan
mendominasikan bumi. Jadi isu dia sekarang, apakah kekuatan dia yang menyebabkan tumbuhan berbunga ini mendominasikan tumbuhan-tumbuhan lain? Ini yang kamu perlu tahu, cikgu. Ada kaitan ke? Okay. Sila baca satu persatu ya. Cikgu akan baca bersama dengan kamu. Pertama, okey. Persenyawaan satu gamet jantan dengan sel telur menghasilkan zigot. Okey. Jadi, maklumat genetik diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dan memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan pembentukan zigot yang diploid. Ini adalah jawapan yang lebih kurang sama ketika mereka ditanya apakah kepentingan persenyawaan gamet jantan dan betina, sperma dan ova dalam manusia dan haiwan. Ya, dia untuk memastikan supaya bilangan kromosom kekal berpasangan dan dalam bilangan diploid yang lengkap. Tak nak lebih, tak nak kurang. Kalau lebih kurang itu mutasi boleh menyebabkan penyakit genetik. Okey, seperti sindrom Down. Itu nanti kita akan cerita pada bab yang ke-9 ke atas ya ibu. Dia 9 nanti ya. Okey, dan di sini juga kita perlu tahu persenyawaan ada dua, satu untuk zigot, satu kamu perlu terangkan untuk endosperma. Dia akan bentuk endosperma. Tisu ini digunakan untuk perkembangan embrio bagi kemandirian spesies tumbuhan. Okey, dia membekalkan makanan untuk pertumbuhan benih dalam tumbuhan eudicot. Okey, maksudnya dicotyledon yang betul seperti kekacang, mangga dan sawi. Endosperma digunakan sepenuhnya oleh embrio untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang. Chin, take a note here, Chin. Okey. Boleh faham ya, Chin? Are you there? Okay loh. Okey ya. Maksudnya dia menjadi benih. Okey. Dalam benih itu yang kamu kata cotyledon itu cerita lain lah. Maksudnya benih akan ambilkan endosperm itu untuk perkembangan lengkap termasuk pembentukan cotyledon sebenarnya. Okey? Oh, dulu saya ingat dia ambil yang cotyledon punya. Tak, cotyledon itu selepas benih itu dah bersedia bercambah. Ya, kalau dia nak keluarkan plumule dan radikal, dia guna cotyledon. Faham ke tak? Oh. Tapi untuk pembentukan benih itu, dia ambilkan nutrien dari endosperma. Okey? Jadi ketiga, dalam kebanyakan tumbuhan monokot seperti kelapa, gandum, barley dan jagung. Okey, sorry ya. Dia ada gangguan ya. Hanya sebahagian endosperma digunakan untuk perkembangan embrio. Sebahagian. Okey? Sebahagian lagi tersimpan di dalam cotyledon untuk digunakan semasa percambahan benih dan tisu endosperma membolehkan embrio bertahan dalam jangka masa yang panjang di dalam biji benih apabila keadaan tidak sesuai untuk percambahan berlaku. Cikgu, saya perlu hafal semua benda ini ke? Yes, you are so damn right. Soalan? Dia dah tulis siap-siap dekat untuk kamu lah. Ini memang kalau ikut dulu, ini soalan kebat. Ini memang soalan kebat. Kenapa kita perlu faham persenyawaan kanda dua? Sebab persenyawaan kanda dua hanya berlaku di dalam tumbuhan berbunga. Seperti Jekui cakap, di luar sana ada banyak tumbuhan yang tidak berbunga. Tidak berbunga. Tapi tumbuhan berbunga ini adalah tumbuhan yang berevolusi paling terdekat dan mendominasikan bumi dan kebaikan dia ada di sini. Cikgu, boleh ke tak saya kata tumbuhan berbunga ini dia kemandirian tumbuhan berbunga sebab dia ada bunga? Ya, itu sebenarnya jawapan dia. Tetapi kenapa ada bunga ada kelebihan? Cikgu ulang, kenapa ada bunga ada kelebihan? Siapa boleh jawab? Kenapa tumbuhan ada bunga ada kelebihan? Macam mana kamu nak jawab? Ada bunga, ada terbunga, jadi ada variasi yang baru. Tak, jawapan paling ringkas sebenarnya ada persenyawaan kanda dua. Itu sebenarnya jawapan dia. Oh. Ada bunga, mesti ada persenyawaan kanda dua. Barulah kamu ceritakan, bukan ada bunga. Maksudnya ada
dua sel gamet jantan, satu akan persenyawakan sel ovum membentuk zigot. Itu satu cerita. Satu lagi sel gamet jantan akan mensenyawakan nukleus kutub untuk membentuk endosperma. Di situ ceritakan juga endosperma itu ialah apa. Itu je jawapan. Jonathan. Kenapa Jonathan tak ada? Jonathan, do you understand now? Not very sure, but yeah, sure. Okay, not really sure what are the problems that you have. Please explain. Let me try my best to solve your question. Yeah. Ataupun nanti. Dua sel gamet. Dua sel gamet jantan ya. Okay, satu jadi zygote, satu lagi jadi endosperma. Bukan jadilah, gunakan istilah mensenyawakan. Okey ya. Setelah dua-dua mensenyawakan. Okay. Ya, dua-dua mensenyawakan benda berbeza je. Satu ovum, satu untuk nukleus kutub, dua nukleus kutub. Jadi satu akan jadi diploid benih, sel zigot. Zigot itu akan jadi benih. Satu akan jadi endosperma, triploid untuk nanti memberikan makanan pertumbuhan ketika pembentukan benih. Bukan percambahan benih, pertumbuhan benih. Kamu mesti tanya kenapa ini adalah kelebihan kan? Betul ke tak? Sebab nanti kamu akan belajar masa akan datang, bukan sekarang. Ketika cikgu belajar biodiversity plante, kingdom plante, memang kamu akan terkejut dengan kepelbagaian benda hidup dalam kategori tumbuh-tumbuhan. Okey? Kamu akan nampak sebenarnya untuk tumbuhan berbunga hanya sebahagian je. Memang satu bahagian yang kecil je. Walaupun dia dah kompleks tapi dia kecil je. Ada lagi tumbuhan-tumbuhan tak berbunga yang lain. Okay, yang baik yang lain yang kamu akan sentuh dan secara mendalam. Okey? Soalan? Ming faham tak Ming? Mesti orang tanya siapa Ming kan. Choming faham tak? Okay, Alia? Nur Alia. Faham ke tak? Alia? Alia buat apa tu Alia? Okay, no, tak Tasha. Faham? Okay, good. Jadi sekarang kita sambung sedikit lagi perkembangan biji benih dan buah. Okey, kita dah belajar sekarang, okey, zygote itu akan bentuk biji benih. Okey, akan bentuk biji benih. Tapi buah itu apa cerita pula? Okey, buah itu dari mana? Okey, ini yang penting Jadi minta tolong semua berikan cikgu fokus. Okey, tengok ya. Persenyawaan ganda dua dengan perkembangan biji benih dan buah. Okey, dengar ya, penting. Pernah keluar esei juga, kalau kamu cakap kekerapan memang tak sekerap pendebungaan ganda dua. Ini kalau akta dah keluar, ini tak keluar. Tapi ini pun pernah keluar sebagai esei tapi jarang menjadi pilihan. Tapi pernah keluar dalam 10 tahun kebelakangan ini. Okey, jadi selepas persenyawaan ganda dua berlaku, nukleus endosperma triploid akan membahagi secara mitosis untuk membentuk tisu endosperm. Siapa yang tak tahu, ingat endosperm nukleus ini akan membahagi secara mitosis bentuk tisu endosperm. Cikgu apa tisu endosperma sekali lagi? Bayangkan macam isi kelapa. Macam isi kelapa yang kamu makan. Cikgu santan ke? Santan itu adalah benda yang anda perahkan, kamu bagi air dia keluar. Ya, yang benda putih itulah endosperma sebenarnya. Jadi, nutrien. Dia merupakan tisu, maksudnya banyak sel bentuk sekali. Tisu endosperma merupakan tisu penyimpan makanan yang meliputi dan membekalkan nutrien kepada embrio. Yang penting dia memberikan nutrien kepada embrio. Okey, sekarang tengok gambar aja ni. Ini yang senior kamu tak akan belajar, tapi mereka belajar ketika STPM secara mendalam. Cikgu, mati kalau macam ni nak belajar. Ya.
Jangan risau. Dia tak akan minta anda cerita proses ini. Proses ada sel terminal, sel basa ini, kamu boleh lupa. Boleh lupakan. Tapi saya nak khususnya Cihin juga, sebab Cihin tadi jawab cotyledon. Ini penting. Tengok zigot, highlight zigot. Saya nak semua murid highlight zigot muka surat 125, highlight zigot, highlight embrio. Ya, kita sedia maklum pembiakan lepas persenyawaan sperma dan juga ovum akan membentuk satu sel yang bernama zigot. Sel itu diploid, sekarang zigot, dan zigot itu akan membahagi secara mitosis, berganda dua, tapi dia akan kekalkan bilangan kromosom yang sama. Mitosis, membentuk embrio. Tapi sekarang dalam tumbuhan, zigot itu menjadi embrio. Dalam embrio ada 3 perkara yang kamu perlu tahu. Pertama, cotyledon. Kedua, plumule. Ketiga, radical. Murid-murid, kalau kamu ada masa sekarang, embrio ialah 2N. Betul kan? Diploid. Setuju ke tak? Kenapa semua tidur ya? Ya, setuju. Faiza? Tak, kamu seorang yang okey lah. Tapi Faiza, okey ke Faiza? Okey, cikgu. Bun, okey ya, setuju lah. Okey. Jadi nak tanya, kalau embrio rujuk kepada 2N, sebab dia daripada zygote 2N, dia akan bahagi secara mitosis, cotyledon, plumule dan radical. Pilihan jawapan dia haploid ke, diploid ke, triploid? Siapa nak jawab? Wenhan? Wenhan ada Wenhan? Wenhan ada? Yes. Cikgu ulang ya, cikgu ulang. Kalau embrio adalah diploid sebab dia membahagi secara mitosis dari zygote yang diploid, maka cotyledon, plumule dan radical, mereka adalah A haploid, B diploid ataupun C triploid. Apakah jawapan kamu? Bunhan. Triploid ke? Triploid lah. Okey. Kenapa Shihui dia keluar? Shihui marah je ke? Shihui ada tak? Oh ada, dah kembali semula. Thank you. Okey. Jadi maksud dia sekarang, maksud dia sekarang cotyledon adalah 2N, plumule pun 2N, radical pun 2N. Endosperm berapa? Dia lain, dia triploid. Jadi faham ke tak, Cid? Nampak beza dia ke tak? Oh, faham. Jadi kamu mungkin tanya, cikgu, cotyledon itu simpan makanan, saya tahu. Dari mana dia dapat makanan untuk membahagi secara mitosis tu? Senang je, dia menyerap makanan dari endosperma. Dia menyerap makanan daripada endosperma. Jadi kamu pun tanya, cikgu, kenapa dia buat macam pelik je? Sebab kalau cikgu nak terangkan sekarang secara kasar, sebenarnya cotyledon boleh simpan makanan dengan lebih lama dalam keadaan yang kering berbandingkan endosperma. Endosperma kalau banding dengan cotyledon, simpanan makanan untuk lebih lama. Itu pasal kacang, kalau kamu tengok kacang merah, kacang hijau kan, mereka nampak kering. Kamu letakkan air rendam beberapa hari, dia tetap bercambah. Ya, sebab cotyledon boleh simpan makanan dalam keadaan kering untuk tempoh yang lebih lama berbanding dengan endosperma. Dia ada kebaikan di situ. Dia lebih baik untuk percambahan sebenarnya. Simpanan makanan untuk percambahan. Boleh membuatkan benih berada dalam keadaan dormant yang lebih panjang. Jadi, zygote akan membahagi secara mitosis. Zygote tadi adalah endosperma. Zygote sekarang membahagi secara mitosis. Membentuk 2 sel. Sel yang lebih besar dan sel yang lebih kecil. Ya. Itu anda perlu tahu. Sekarang ini ada benda baru ya. Sini kamu tak belajar tapi kamu saja yang ada. Sel yang besar bernama penggantung. Okey? Sini. Akan membentukkan penggantung. Okey, sel yang kecil akan menjadi
embryo. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Nadia Farisha, okey ke tak? Oh, tak, belum tanya lagi ya, Fatin kan? Fatin, okey ke tak Fatin? Fatin, Fatin. Okey, kirim salam pada abang ya. Okey, jadi sekarang Cikgu, perlu ke tak saya terangkan pembentukan sehingga jadi benih? Ada ya kat sini, kamu tak perlu. Itu bukan cerita di tingkatan 5. Kamu hanya perlu tahu ada penggantung. Okey, kalau anda tengok di atas dia, penggantung dia semua bentuk dari sel terminal. Tapi dia tak sebut tahu benda ni. Memang saya harap dia tak tanya dari SPM sebab soalan ni tak pernah ditanya. Hanya ditanya ketika STPM je. Cikgu cakap jujur ya, ini benda. Jadi, penggantung ini yang nanti akan bentuk dua bahagian. Satu untuk menjadi benda yang pegang benih itu. Satu yang bawah itu, okey, dia akan terus lagi membentuk menjadi benih ataupun embrio. Jadi kamu pun tahulah supaya embrio itu rujuk kepada benih. Tapi ini yang besar lah. Jadi di sini kamu boleh tahu highlight ovule akan menjadi biji benih. Ovary highlight akan menjadi buah. Jadi tengok kat sini. Tengok kat sini, murid-murid yang saya hormati, maksud dia ovary ialah sepenuhnya sini. Ini adalah ovary. Dia buat bulatan. Okey. Itu akan membentuk buah. Jika guna biru sekarang pula. Biru pula rujuk kepada ovule. Ovule. Okey, ini ada ovule akan menjadi biji benih. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Jadi kalau anda dah tahu, dah nampak cara dia, sekarang tengok pada sebelah kiri. Mereka bagikan gambar yang cukup jelas Selepas persenyawaan, petal akan gugur. Maksudnya kamu yang nampak kuntum bunga itu dia akan gugur. Stigma serta stil akan layu manakala carpel mula membengkak. Yang bawah tu, ovary itu akan mula membengkak. Tengok ini untuk tomato lah, tumbuhan tomato. Stigma dan stil itu merosot. Okey, nah ini. Okey, tengok sendiri ya. Manakala sepal untuk pokok tomato masih dapat dilihat sepal. Bukan daun, sepal. Yang asal sekali kamu tengok atas ni. Murid-murid, jadi dinding ovary membengkak dalam buah yang telah ranum, perkembangan biji benih dan buah tomato selepas persenyawaan ada seperti gambar foto tersebut. Tangkai itu bukan stigma. Okey? Bukannya. Itu adalah tempat pemegang. Yang kalau kamu tengok di atas tadi itu, ini dia, bahagian dia, peduncle pula, peduncle keluar. Peduncle. Kalau English, receptacle lah, pemegang. Okey, yang atas tu dia yang dia punya panggil apa? Stigma dan stil akan merosot membentuk parut. Tengok betul-betul, ini dia. Jangan kata nanti pegang apple, angka itu kamu cakap itu ialah stigma. Tolong bukan. Dia dah bagikan jawapan dengan begitu jelas melalui gambar raja. Jadi siapa lagi yang tak pernah baca buku teks tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 untuk biologi lah. Yang subjek lain je tak berani nak kritik. Tengoklah buku kamu betapa bagus dengan gambar-gambar yang terpilih. Okey, dengan gambar yang terpilih. Cikgu sekarang nak bukakan sesi kejap je.
Dalam semi ada soalan ke tak? Soalan? Yonggi ada tak soalan? Wow. Sejak bila dia reti cakap bahasa Melayu extra. Okay, good. Jadi kita sambung sekarang. Cikgu, kita akan buat eksperimen ini ke tak? Cikgu masih fikir lah. Okay, cikgu masih fikir ni Sebab cikgu fikir kamu tak dapat bunga betina pokok betik. Susah nak dapat. Sebab pokok betik ini ada dua jantina. Maksudnya ada pokok jantan, ada pokok betina. Kalau kamu pernah tanam pokok betik, kamu akan tahu ada pokok betik yang sampai mati pun dia tak akan berbuah. Itu sebenarnya pokok jantan. Okey, ada pokok betik kamu tengok dia buah lebat sangat dari bawah sampai ke atas, itu yang betina. Okey, dia akan ada bunga, berjantan pun ada nampak bunga tapi dia tidak berbuah. Itu jadinya. Tapi nanti kita tengok macam mana, kalau perlu buat je kau akan rasa kita akan buat. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian terakhir, harap cukup masa ya. Kepentingan biji benih untuk kemandirian. Maksudnya kenapa pokok yang ada biji benih dia boleh hidup, maksudnya boleh memberikan generasi, maksudnya boleh diturunkan generasi ke generasi yang baru berbanding dengan tumbuhan yang lain. Mungkin mereka akan pupus sebab mereka tak ada biji benih, ada kesusahan yang dialami oleh mereka. Jadi contoh soalan dia tanya, mengapakah tembikan mempunyai biji benih yang banyak? Jika biji benih banyak, peluang untuk berlaku pembiakan lebih tinggi. Bukan itu dia tanyalah, dia minta kamu fikir. Jadi sekarang isu dia adalah kenapa biji benih itu membantu kemandirian tumbuhan berbunga. Okey, dia merupakan struktur yang digunakan untuk menanam ke banyak tanaman angiosperma semula bagi mengekalkan kemandirian spesies tumbuhan. Biji benih mempunyai ciri-ciri khusus untuk meningkatkan peluang pembiakan. Highlight perkataan meningkatkan peluang pembiakan. Lepas tu, murid-murid yang saya hormati, semua yang ada kat sebelah kanan ini hafal. Perlu. Kenapa benih itu lebih penting? Okey, Jonathan Sebab pertama, biji benih mengandungi struktur embrio yang akan bercambah. Sebab kalau tumbuhan yang tak ada benih, embrio dia lebih vulnerable, lebih senang disakiti ataupun dirosakkan. Berbanding dengan benih, embrio dia lebih dilindungi sebab dia ada struktur yang khas untuk bercambah membentuk anak benih, dan di dalam biji benih terdapat tisu endosperma atau cotyledon. Ini cikgu nak kau faham dia bukan benda yang sama dia dua-dua perkara kebetulan untuk simpanan makanan. Kalau kamu nak kata cikgu, di dalam benih itu sebenarnya lebih kepada apa? Cotyledon. Endosperma pun ada bergantung, macam gandum, macam barley itu adalah endosperma. Tapi macam untuk ke kacang itu adalah cotyledon yang menjadi sumber nutrien bagi membekalkan tenaga semasa percambahan berlaku. Maksudnya pokok berbunga sebab ada benih, maka peratusan untuk dia bercambah, maksudnya dia membentuk tumbuhan semula adalah lebih tinggi. Okey, lepas tu biji benih diselaputi struktur testa yang kuat. Cikgu apa testa? Testis ke? Bukan. Testa itu sekali lagi tengok ke kacang ataupun groundnuts ataupun nuts dia satu lapis kulit yang nipis di luar. Itu testa. Okey, dia ada struktur yang kuat, keras, yang paling penting khalis air untuk mengelakkan benih itu ataupun kacang itu daripada rosak. Biji benih juga dapat membentuk struktur dormant. Highlight struktur dormant je. Sebab benih itu boleh kekal macam tidur, tidak bercambah bertahun-tahun. Contoh yang paling ketara, tengok pada tempat yang ada kebakaran hutan. Tengok tempat yang ada kebakaran hutan, contohnya di Australia, di Amerika. Kamu boleh tengok National Geographic. Lepas kebakaran hutan, maksudnya pokok semua dah hangus, tempat itu dah jadi lapang. Tidak sampai setahun, pelbagai jenis pokok, khususnya pokok yang berbunga, akan tumbuh semula di tempat yang terbakar selepas kebakaran. Setuju ke tidak semua? Pernah tengok ke tak video tersebut? Pernah tengok ke tak? K-Chuan, pernah tengok ke tak? Kok siang cakap je, bagus. K-Chuan?
Tak pernah tengok lah. Tapi tengok nanti cikgu akan share dalam YouTube, nanti grup bakal ada cikgu jumpa YouTube itu. Ya, memang ada banyak dokumentasi mereka buat. Tempat hutan lepas terbakar, khususnya dokumentasi National Geographic, memang banyak. Tempat terbakar, tak sampai sebulan lepas terbakar, tumbuh dah lalang. Lepas tu 2-3 tahun nanti, semua pokok semua pun naik. Pokok itu naik. Kamu pun tanya, dari mananya pokok itu datang? Ya, sebenarnya di bawah tanah itu ada banyak benih, banyak biji benih yang tersimpan di bawah tanah, tunggu peluang untuk mereka bercambah. Jadi lepas kebakaran berlaku, tempat itu menjadi kosong, biji benih itu mendapatlah peluang untuk bercambah. Mungkin terdedah kepada hujan dan macam-macam mekanisme untuk memberikan mereka rangsangan untuk bercambah. Okey, lepas itu biji benih mempunyai ciri-ciri khusus seperti ringan, mempunyai tisu berspan kuat dan tidak mudah rosak. Ini betul, tidak mudah rosak. Ciri-ciri seperti ini penting supaya biji benih mudah disebarkan ke tempat lain untuk mengelakkan persaingan. Okey, percaya ke tidak, ada tumbuhan yang bukan berbunga, dia bergantung kepada sperma, berenang di dalam air. Ada, cikgu, sperma tumbuhan tu. Ya, tapi cikgu tak nak cerita banyak. Adalah dia, kumpulan Bryophyta. Adalah Bryophyta. Nanti dalam masa akan datang, kalau sempat cikgu tunjukkan, kamu baru akan tahu. Ya, air nampak pelik sekarang. Ya. Okey, siapa ada soalan nak tanya sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini? Ya ada. Jelas ya? Apa kod? Tiada ke tiada kod? Jelas pula. Okey. Kalau tak ada, cikgu nak minta cikgu nak minta izin sekali lagi untuk ambil gambar beramai-ramai. Harap semua ada ya. Kamu ada dua cara sekarang. Satu, saya tak nak buku teks. Cikgu nak sama ada gambar bunga ataupun muka kamu sendiri. Okey. Jadi minta minta tolong ya. Gambar bunga ataupun muka kamu sendiri. Saya tak nak buku teks. Siapa ini yang tunjuk buku teks ni? Kau siang nak kena ya. Gising sangat confident dengan muka dia. I like that. Lai. Okey, cikgu bagi kamu dalam kiraan ya. Dalam kiraan 10 ya. Minta tolong semua sebab benda ini penting untuk cikgu buat dokumentasi. Kalau tidak nanti cakap kita cikgu tak mengajar ataupun murid tak belajar kan. Okey. Jadi dalam kiraan kiraan 5 ya. 5 3 2 yang lain kenapa tak buka ni? Jap. Natasha, Simi, Sihui. Simi, buka kamera Simi. Tidur kan Simi? Farisha, Nadia Farisha, Anis, Natasha, Yemping, Faiza. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Satu kali lagi. Kenapa tutup semua ni? Jahatnya kamera dia. Sekejap. Sekali lagi. 3, 2. I think kamu semua dah kenalkan saya kan. Lepas sekali lagi. 3, 2. Jangan macam tu. Tolonglah. Bukalah kamera kejap je. Please lah. Come on lah. 3, 2, 1 ya. Okay dah. Itu je dia. Siapa yang masuk akan masuk itu jika anggap kamu tak datang je lah. Okay. Terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Hari ini juga akan bagi kerja dalam Google Classroom ya. Tengok ya. Adalah kerja dia. Okay. Terima kasih semua. Anda boleh kamu boleh kerja sekarang. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Sorry ya. Sorry cepat lewat ya. Sorry. Okay. 谢谢老师。不客气。